Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari sama-sama kita lafazkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan, terutamanya nikmat Islam, nikmat iman, dan hari ini nikmat kembali kita dihidupkan selepas mati sebentar, iaitu tidurlah. Terkejut makcik pakcik kat rumah tu, ya apa pula mati katanya? Tidak, mati kecil, iaitu kita tidur. Dan alhamdulillah dibangunkan kembali kita pagi ini. Kita bersama dalam satu lagi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat berhimpun sama-sama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang mana hari ini alhamdulillah Rabu 8 September 2021 bersama dengan saya Da'i Hadari. Baiklah para penonton sekalian, hari ini saya sangat bertuah, yang mana hari ini topik kita iaitu topik besar fiqh. Kita akan sembang-sembang, kita dapatkan manfaat dalam perbincangan berkaitan dengan topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu berkaitan dengan yakin dan syak. Apakah itu yakin? Apakah itu syak? Dan apa hubung kaitnya dengan fiqh? Oi, banyak. Tapi tak apa, pencerahannya saya sangat bertuah juga bersama dengan saya. Saya tiba-tiba rasa semangat lain macam, sebab yang bersama dengan saya ni pakai pakaian, kalau tengok pun dah tahu dah ini bukan calon-calon orangnya. Tapi saya kena buat macam ni lah kat beliau. Kita bersama dengan Al-Fadhil Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar kita? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, tayyib. Amboi. Lain macam tu. Merdeka. Merdeka Ustaz. Okey Ustaz, hari ini perbincangan topik kita berkaitan dengan yakin dan syak. Kejap lagi insya-Allah pencerahan tentang apakah itu yakin dan apakah itu syak Ustaz akan kongsikan. Insya-Allah. Cumanya para penonton sekalian, izinkan saya untuk kongsikan ini dulu. Status terkini COVID-19 Malaysia setakat jam 5 petang semalam, yang mana telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang mana semalam 18,547 kes dilaporkan. 18,329 kes daripadanya adalah kes tempatan, manakala 18 kes adalah kes import. Manakala kalau dilihat kepada yang berwarna coklat tu, kes kematian baharu dilaporkan 311 kes, menjadikan jumlah kes kematian 18,802 kes. Dan alhamdulillah kes sembuh yang dicatatkan 18,902 kes, menjadikan jumlah kes sembuh sebanyak 1,609,930 kes. Namun apapun, saya nak harapkan, saya nak ajak anda semua para penonton sekalian terus patuh kepada SOP walau di mana sahaja anda berada, terutamanya jauhi 3S, tempat yang sesak, tempat yang sempit, dan juga sembang terlalu dekat. Tanda pagar, kita jaga kita. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, hari ini topik besar kita fiqh. Tapi apakah hubung kait dengan yakin dan syak? Apakah itu yakin dan syak tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, summa amma ba'd. Jadi sebelum kita memulakan kalam bicara ini, semua penonton dan kita semua, kita akan baca Ummul Kitab Al-Fatihah di hati masing-masing, insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar. Siratal ladzina. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama untuk keberkatan majlis, yang kedua untuk menghindarkan apa juga ujian yang Allah datangkan kepada kita dengan Ummul Kitab yang kita bacakan. Bila kita baca Ummul Kitab itu memberi keyakinan kepada kita. Itu sebenarnya. Penting. Yang sebelum ni kita tak mula pun, kita tak sebut, sengaja tak sebut, mungkin dah dibaca. Tapi ini kita sengaja sebut untuk menimbulkan keyakinan. Mana aku yakin apa yang aku buat pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mana-mana majlis Nabi SAW akan buka dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab. Majlis. Kemudian ditutup dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Jadi bila kita buat, kita akan rasa keyakinan. Yakin ini ialah satu bukan boleh kita belajar saja-saja je. Bila kita kata aku nak jadi yakin ni. Macam mana nak jadi yakin? Yakin ini dia akan datang dengan kekuatan yang kita ada. Suatu benda yang kita tak nampak, sebagai contoh. Sebagai contoh, kita tak nampak hantu nampak hantu. Tak pernah lagi setakat ni nampak. Ghost, apa sampai ghost. Mana kita tak nampak. Ya.
Tapi kita percaya dia ada. Bila kita lalu ke satu pokok buluh, balik daripada belajar Quran, kawasan tanah perkuburan, kita rasa yakin. Kita percaya sebab orang cerita situ ada kerah macam-macam kan. Kita penuh keyakinan di situ ada. Dia akan timbul. Itulah maksudnya kita yakin benda tu akan memberi mudarat kepada kita. Walhai itu salah. Tapi dia yakin ni, tak kira salah ataupun betul, dia akan datang dengan sendiri. Dengan keterampilan hadari macam ni kan. Hadari yakin. Yakin tak? Yakin diri betul. Berdepan dengan jutaan manusia sebagai penonton tengok, mesti yakin diri. Betul. Dengan penampilan yang begitu segak ni, yakin ke tidak ada orang terpikat kepada hadari? Allahu Akbar. Ustaz, yakin. Secara langsung ni? Saya yakinlah. Mana kita berkeyakinan. Maknanya kepercayaan trust yang ada peringkat dalaman kita yakin. Itu nak bila kita berkaitkan dengan hukum fiqh, hukum usuluddin, mungkin tasawuf juga, maka perlu kepada keyakinan. Seorang yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terkeluar dia daripada agama Allah. Siapa yang tidak yakin dengan apa yang dia buat daripada hukum fiqh, maka terbatallah ibadat dia. Maka keyakinan ini memang berkait rapat dengan semua muamalat manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, juga muamalat manusia dengan insan. Sebab itu kita pilih tajuk ni yakin dan juga syak. Mana mesti ada yakin 100%. Saya percaya, I trust you. I confident with you. Wah, contohlah, tu contoh dia lah kan. Mana saya percaya ke awak dan saya confident awak boleh buat benda ni. So bila orang bagi keyakinan, kepercayaan kepada kita, maka kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itu keyakinan itu penting. Aku yakin Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan aku. Kerana kalau manusia nak buat manusia, nescaya tidak akan berlaku. Nescaya akan berlakulah apa yang kata sifat dengki, sifat halaba dan sebagainya. Tapi yakinlah bahawasanya aku diciptakan oleh Allah. Aku yakin, aku baca Al-Fatihah tadi memberi keberkatan kepada aku. Itu ada kaitan dengan yakin dengan fiqh, yakin dengan akidah, memang amat-amat diperlukan sebenarnya. Sebab itu kita pilih tajuknya yakin. Kalau syak, aku syak. Betul ke Allah yang buat? Timbul syak, timbul ragu-ragu, wasangka. Maka itu akan membatalkan akidah, membatalkan ibadat. Wallahualam. Sebagai mukadimah ringkasnya, memang amat-amat kita perlukan kepada keyakinan itu sendiri. Saya tertarik dengan perkongsian mukadimah Ustaz ni berkaitan dengan yakin dan syak, dan ada tips sebenarnya tadi dikongsikan di awal bagaimana Rasulullah SAW mengajar kita bagaimana mencipta keyakinan itu bergantung harap dengan Allah. Termasuklah membuka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Subhanallah. Baiklah Ustaz, banyak lagi persoalan yang kita akan tanya ni. Termasuklah kejap lagi ada pendapat daripada ulama menyatakan tentang datang ilmu maka lenyaplah syak ni. Kejap lagi Ustaz ya. Jadi kalau anda nak tahu, terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada para penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pagi ini saya sangat seronok kerana anda masih lagi bersama dengan kami. Kami teguh di sini kerana anda semua terus menyokong dan menonton kami. Alhamdulillah. Baiklah para penonton sekalian, saya mengharapkan anda semua untuk terus kongsikan secara langsung kita ini bagi yang menonton secara langsung di media sosial kami. Yang pertama untuk ramai lebih maklum, dan yang kedua untuk saham akhirat kita lah, insya-Allah. Dan hari ini alhamdulillah yakin dan syak kita bicarakan dalam topik fiqh kita bersama dengan Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh. Saya nak ajak anda semua para penonton sekalian untuk tanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Bukan moderator ya. Tenganga pula moderator nak jawab. Baik, senang sahaja caranya. Anda boleh hubungi kami di talian 1-800-881677. Okey? Ataupun anda boleh tinggalkan soalan di ruangan komen di Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah.
selesai saya maklumkan bagaimana cara untuk tanyakan soalan. Baik, Ustaz, hari ini kita bercerita tentang yakin dan syak ni. Ya. Ada ulama iaitu Al-Jauhari menyatakan datang ilmu maka lenyaplah syak. Apakah ilmu tu teras dalam mencipta yakin dan menolak syak? Okey, baik. Ilmu inilah pokok bagi segala-gala. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kata Nabi SAW, kalau kamu nak dunia, maksudnya kehidupan dunia, kalau kamu kehendaki dunia itu panggil sebagai perhiasan yang kamu nak. Walaupun kamu seorang penjahat ke, kamu seorang pembaik ke, tapi kamu nak hidup atas dunia, maka kamu perlu ada ilmu. Seorang peneroka tanah perlu ada ilmu untuk meneroka. Seorang yang bekerja di ladang perlu ada ilmu ladangnya, ilmu lauknya dan sebagainya. Mesti ada ilmu. Satu, itu dunia. Begitu, lebih-lebih lagi kalau urusan akhirat. Contohnya urusan akhirat, solat sebagai contoh. Macam mana aku nak sembahyang? Allah kata sembahyang macam mana? Mesti ada ilmu. Kena ada ilmu. Ada ilmu. Maka ilmu itu datangnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lubuk bagi segala ilmu ialah Rasul. Kemudian turun kepada sahabat sehinggalah akhir. Wa man aradahuma, siapa yang nak akan kedua-duanya, maksudnya ilmu apa di dunia dia nak, akhirat pun dia nak, maka dia kena ada ilmu. Maka tidak syak ni kan. Tidak syak lagi bahawasanya ilmu itu boleh menghilangkan akan segala syak. Bila syak dah tak ada, keraguan tu tak ada, akan timbullah keyakinan. Kekhusukan. Mesti hasil daripada yakin itu, aku yakin aku sembahyang ini Allah beri darajah 27 kali ganda. Aku yakin dengan janji Allah. Maka bila yakin dengan Allah, dia akan buat dengan sebaik-baik, dengan khusyuk. Kalau sedekah itu dengan ikhlas dan sebagainya. Jadi ilmu itu sebenarnya adalah sebagai teras ataupun sebagai pokok utama dalam untuk mendatangkan keyakinan. Sehinggalah ulama-ulama meletakkan satu kaedah hukum, iaitu al-yaqin la yuzallu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak boleh hilang dengan rasa keraguan. La yuzal, tidak akan hilang. Maksudnya bila kamu yakin, datang syak kemudian tak kira. Yang syak itu tidak dikira. Keyakinan itu tidak boleh ditolak dengan kesyakan, keraguan, kewaswasan ataupun kewasangkaan. Bahasa dia. Maka dalam bab ini seorang itu hendaklah belajar ilmu. Kena ada ilmu, barulah dia akan datang keyakinan. Akan bila dia yakin, tertolaklah akan rasa syak wasangka itu sendiri. Wallahualam. Itu dia, ilmu sebagai pokok ataupun teras, Ustaz ya, dalam mencipta keyakinan dan menolak syak. Itu paling penting. Sebab itu saya tanyakan soalan ni, sebab apa saya yakin para penonton semestinya selepas ini akan tanyakan dari sudut situasi-situasi dalam bab fiqh ini. Yang penting ilmu itu. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil di awal ni. Alhamdulillah, Encik Alias Abu Bakar, orang Pening kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dan hadari dan juga Ustaz Nik Kamaluddin. Sihat ya? Alhamdulillah. Apa khabar Encik Alias? Alhamdulillah sihat. Orang Pening kita, apa soalannya tu? Soalannya saya nak tahu apa? Ya, silakan. Ya, apa itu ainul yaqin? Ya, aiman yaqin atau dan juga hakul yaqin? Adakah kaitan dengan kepercayaan kepada ilmu ghaib, kepercayaan kepada benda-benda ghaib lah? Dan juga soalan kedua mengenai syak. Adakah syak ini juga ada kaitan dengan su'ul zan, husnul zan dan su'ul zan, dan juga was-was juga. Adakah kaitan, adakah kedua-dua ini berkait rapat? Okey. Itu soalan saya saja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat juga ada soalan di Facebook juga ada bertanyakan tentang ini. Terima kasih Encik Alias yang saya yakin juga mewakili para penonton di rumah. Baik, tentang ainul yakin dan lain-lain tu, adakah ia berkaitan dengan yakin dan syak itu? Dan kemudian yang kedua, syak ini adakah ada kaitannya dengan husnuzon, suuzon? Silakan Ustaz. Okey, baik. Yang bertanya Tuan Haji Ilyas daripada Penang. Yeah. Ini berkaitan dengan ainul yakin, kemudian ilmu yakin, kemudian hakul yakin. Yang perbahasan ini terdapat dalam kitab-kitab tasawuf, terutama sekali Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin.
yang membincangkan mengenai ilmu yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin. Maka dia dalam kitab-kitab fiqh ini tidak dibahaskan begitu luas, tapi ulama-ulama tasawuf membahaskan apa itu ilmu yaqin. Baik, yang penting yang ujung tu yaqin. Ilmu yaqin ini dengan ilmu yang kita sebut tadi sebagai terah tadi, dia boleh mendatangkan keyakinan. Kita ambil macam dulu. Dengan kita belajar boleh mendatangkan keyakinan. Kita belajar apa? Kita belajar sifat 20. Sifat yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla. Pertama wujud. Contohnya Allah itu wujud. Maka mustahil bagi dia tak ada. Kerana adanya alam ini, adanya cakrawala, langit, bumi dan sebagainya, sudah pasti ada pencipta. Meja ini takkan dia datang dengan sendiri, pasti ada pencipta. Baju yang begitu segak ni mesti ada yang buat, yang reka. Ini pun segak juga. Yang baju saya pun mesti ada pereka dia, contoh kan. Maksudnya dengan ilmu, dengan kita belajar, setiap yang ada pasti ada pengada. Kecuali Allah. Allah tu sebab dia azali. Dia tak ada bermula dengan tak ada. Dia memang dah ada dah. Tak ada sebab apa dah itu. Jadi itu maksudnya ilmu yakin. Dengan ilmu tu mendatangkan keyakinan. Satu, ringkas. Yang kedua disebut sebagai ainul yakin. Ain. Ain ini ialah mata. Kita tengok hadari sebagai contoh. Sebagai orang yang bertamadun, hadari kan. Saya tengok dia ni. Segaklah budak ni. Ustaz, saya asyik kena je begini. Kalaulah sesegak ini pencipta menciptakan, sudah pasti yang menciptakan lebih segak. Betul. Subhanallah. Itu ainul yakin. Kita tengok cakrawala kan, pergerakan langit dan sebagainya, itu ainul. Maka yang ketiga, bila tercapainya ilmu yakin, ainul yakin, marilah haqqul yakin, iaitu keyakinan yang hakiki. Pasti Allah itu ada dan pasti dia hebat. Betul. Itu hasil daripada gabungan ilmu dan juga ainul akan menjadi haqqul yakin. Habis yang itulah persoalan dia. Maksudnya ada ke perkara itu ada, memang ada dalam kitab-kitab tasawuf yang disebut mengenai ilmu yakin, ainul yakin dan juga haqqul yakin. Kemudian syak wasangka kan? Ada kaitan dengan husnuzon ke? Okey. Sangka baik dengan sangka buruk. Dua-dua ini ada dalam sifat-sifat yang terpuji dan terkeji. Membicarakan mengenai tasawuf juga. Iaitu husnuzon, bersangka baik. Kita sangka baik dengan orang. Apa-apa jua dengan manusia, begitu juga dengan Allah. Sebab apalah ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi hamba aku mengikut zon dia, mengikut sangkaan. Sangkaan lah. Sangkaan. Zon tu dia berat 3/4 kepada kebaikan. So aku zon. Mana hamba aku zon dengan aku, percaya ataupun sangkaan dengan aku akan mengikut sangkaan dia. Dekat dan jauhnya Allah Ta'ala dengan kita, sejauh dan sedekat mana kita meletakkan Allah Ta'ala kepada kita. Maksudnya, apabila solat tu datang, laungan azan, Allahu Akbar, hayya 'alas salah dan sebagainya, kita menjauh, maksudnya kita lambat. Maka jauhlah kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita belum dengan azan telah bersiap sedia untuk ke masjid surau dan sebagainya, dalam keadaan pandemik sekarang, mana yang dibenarkan untuk pergi, kita bersungguh. Itu untuk ke masjid surau. Tapi kalau di rumah, kenapa kita tak buat sama dengan di masjid? Kita kat rumah, kalau Zuhur pukul 1 suku, kenapa pukul 4 suku baru ambil sembahyang? Seolah-olah ada jamak pula situ, Zuhur dengan Asar. Nampak sekaligus. Tapi di masjid lain cepat kita sembahyang, tapi di rumah itu menunjukkan bahawasanya seolah-olah kita ada sangka lain. Kita kena buat, biarlah kita husnuzon dengan Allah, sangka baik dengan Allah. Allah datangkan pandemik kat kita. Contoh, sangka baiklah kepada Allah, yang kata apa benda lah, aku dah sembahyang hajat, aku dah doa qunut nazilah, tapi sama juga. Maka bila ditanya Nabi SAW, siapakah yang paling banyak diuji? Nabi SAW menyebut al-anbiya, summa al-anbiya, summa al-anbiya, summa ulama, fal ulama. Maksudnya para nabi itu diuji dan diuji, kemudian barulah dengan alim ulama. Maka syak itu ada kaitan dengan husnuzon dan juga sangka baik dan sangka buruk. Hukum dia sangka baik ialah sifat mahmudah, sifat yang dipuji, sama ada kepada Allah Azza wa Jalla ataupun kepada manusia.
ada pun sangka buruk kepada Allah, waliyazubillahi min zalik. Kita minta jauh. Jangan kita sesekali bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah datangkan apa musibah ini sebab Allah kebencian. Tak, Allah sayang. Kita sayang, kita uji dia. Kita sayang anak kita supaya lulus SPM, maka kita buat ujian demi ujian di rumah. Kita buat ni, kakak, Kak Long buat ni, matematik ni. Satu hari 20 soalan. Besok buat lagi. Besok buat lagi. Kenapa? Kerana kita sayang supaya dia najah ataupun dia lulus dalam exam yang sebenar. Ya. Maka Allah uji kita, dan uji kita ini supaya kita lulus ujian besar di hadapan Allah Ta'ala, sama ada pada masalah alam barzah ataupun pada di mahsyar nanti. Jadi sebab itu Allah uji dan uji. Maka sangka baik merupakan sifat yang baik, sangka buruk merupakan sifat yang mazmumah, yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada kaitan dengan rasa wasangka, dengan syak ragu. Ya, wallahu a'lam. Apa yang kita lalui para penonton sekalian, walau seberat mana pun, tidak mampu untuk menandingi apa yang telah berlaku ataupun yang telah dialami ataupun dihadapi oleh para rasul yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, lagi dan lagi kita akan sembang-sembang, kita akan kupaskan dalam tajuk kita hari ini tentang yakin dan syak. Cuma kita akan rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap hari pasti kita berdepan dengan pelbagai persoalan dan juga ada masalah-masalah yang membelenggu diri kita. Tapi alhamdulillah, segala jawapan dan juga huraian dan juga rungkaiannya ada dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan alhamdulillah hari ini yakin dan syak dalam bab fiqh kita sembang-sembangkan, kita bicarakan bersama dengan Al-Fadhil Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yuno. Baiklah, saya minta anda semua untuk terus kongsikan secara langsung kita di laman sosial anda masing-masing, dan juga jangan lupa untuk tanyakan soalan. Caranya bagaimana? Boleh sahaja hubungi kami di studio ini di talian 18881677, dan juga jangan lupa boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, Ustaz, alhamdulillah perincian tentang apakah itu syak, apakah itu yakin kita dah dapat, bagaimana Ustaz huraikan tadi. Kemudian sekarang ni bab situasi pula Ustaz. Soalan daripada Rohaya Arifin. Okey. Ada 3 soalan, tapi saya yakin ia ada, kita boleh satukan. Ada soalan yang kedua dan ketiga ini kita boleh satukan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz Zandai. Waalaikumsalam. Moga dalam kasih sayang Allah. Amin. Yang pertama, bagaimana kita harus yakin dan percaya pada sesuatu benda jika di hati sudah ada rasa muskil? Macam mana tu? Yang kedua, syak bagaimana yang dibenarkan dalam Islam sedangkan kita tak boleh bersangka buruk pada sesiapa? Yang ketiga, bukankah meletakkan syak di hati juga tak dibenarkan dalam Islam? Silakan. Ni orang sekincan Selangor. Jawa ni, Kak. Mungkin kot. Silakan. Okey, baik, terima kasih Puan Rohaya mengenai persoalan syak. Ya. Syak ataupun yakin, tapi dia dah ada muskil. Macam mana nak yakin? Mana dia dah ada prasangka ataupun rasa was-was ataupun keraguan kepada si A. Contoh, katalah Kak Rohaya ataupun yang bertanya itu masih lagi single available. Ada single yang tidak available. Macam saya ni single 3 not available. Ustaz, contoh ke ni? Contoh dia gitu. So belum lagi datang orang masuk meminang, dia dah rasa syak muskil kepada orang ni. Dia ni boleh ke tengok gaya macam tidak se-handsome Hadari, tidak sekaya Hadari lah. Dia contoh dia lah. Jadi dia dah rasa muskil kepada orang ni. Bagaimana nak menimbulkan rasa keyakinan, sedangkan dia dah ada syak dengan muskil tu, dia dah hampir sama tu. Dia dah syak ke orang ni, ada wasangka dah. Maka kita balik kepada tajuk awal kita, iaitu dengan ada ilmu. Maka bila orang datang nak meminang kita sebagai contoh kan, maka kita akan cari ilmu, rujuk kembali.
cari kepada orang sekampung dengan dia. Si Mak, si Hadori tu, bukan Hadori ni Hadori lain. Si Hadori 2 tu, Hadori 2 tu, dia tu anak siapa Dia tu kerja apa nampak? Dengan ilmu yang dia tahu kerja apa, anak siapa, keturunan bagaimana, dengan sembahyang dia terjaga, aurat dia, main bola pakai seluar pendek ke seluar panjang, pergi pasar. Contoh dia. Jadi orang kata, oh budak tu bagus, budak tu. Itu dia kembar tu, masuk dalam TV3 tu seorang. Yang ni tak masuk, tapi dia ni sama baiklah. Ilmu pun ada, budak tu bagus, belajar di Jordan, tapi huru-hara di Jordan balik, tak sempat habis. Sebagai contoh. So dengan ilmu itu, menangkis semua muskil tadi. Itu sebab itu pentingnya ilmu. Jadi yakin dan syok itu dia datang sedangkan muskil ada. Kita hilangkan kemuskilan itu dengan mencari data atau research mengenai satu tajuk ataupun satu body ini. Maka dengan ilmu yang kita ada, dengan cara research penyelidikan yang kita buat, akan menghilangkan keraguan tersebut. Hilangkan kemuskilan. Hilang muskil, tak nak muskil apa. Kalau kata rasa kemuskilan, dia pun tanyalah ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Tapi kalau tengok makin keliru, jangan tengok. Maknanya di situ nak menunjukkan bahawasanya ilmu itu sebagai sangat teras penting untuk menghilangkan kemuskilan. Kemudian dia kata syak tadi berkaitan dengan sangka macam mana buruk. syak yang dibenarkan? Bukankah syak tu tak dibenarkan? Syak itu tidak dibenarkan, tapi kalau kita tengok musuh dalam peperangan sebagai contoh, bawa steyr atau machine gun sebagainya. Kita pun sangka baik, musuh tu nak pergi repair senjata dia lah kot. Kita boleh syak, boleh sangka dia, ini dia akan memusnahkan. Mula dalam episod peperangan kita perlukan helah. Mana perlukan satu benda yang kita rasa aku syak dia ni dalam peperangan, dia bawa senjata ni pasti dia akan memusnahkan kubu kita di seberang sana. Maka ketika itu dia dibenarkan dalam helah peperangan. Sebab kita kena ada wasangka kepada musuh tu. Yang Islam tak benarkan, ini tak ada pasal-pasal kita rasa syok kepada seorang kawan kita, kepada jiran kita dan sebagainya. Itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Tetapi dalam helah peperangan, bagaimana sebab peperangan ialah satu khid'ah, satu tipu daya muslihat. Macam mana nak memperdaya musuh? Bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memperdaya musuh kata pada peristiwa hijratul Rasul. Dia memperdayakan musuh, sepatutnya pergi ke Yasrib Madinah ikut jalan selatan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut jalan utara. Yang begitu jauh terpaksa masuk balik. Jadi musuh itulah satu helah muslihat dalam peperangan. Jadi syak dalam peperangan ini maksudnya dalam situasi yang kes-kes macam tu tadi lah, perang ataupun dalam kes permusuhan dan sebagainya, kita perlu kepada helah. Hatta kita bukan tipu data. Contoh, kita nak sebut orang lain tak boleh. Sebut Hadori lah. Hadori ada ibu mertua kan. Ibu mertua, kahwin ada ibu mertua. Tapi hubungan tu agak kurang. Sebagai contoh agak kurang. Datang anak dia, isteri lah anak dia kan, ibu mertua, anak balik kampung. Hadori tak balik sebagai contoh. Maka bila dia balik, ibu kata, abang, saya balik kampung itu hari musim durian. Allah, mak duk tanyalah kenapa Hadori tak balik. Allah, mak sayang ni durian simpan kat dia ni. Walau tak ada pun benda tu. Benda tu tak berlaku pun. Tapi untuk merapatkan hubungan, maka dibenarkan helah berkenaan. Baik. Itu maksudnya bukan semua syak itu adalah diharamkan, tak boleh. Tapi kalau dalam peperangan tengok bawa musuh dan sebagainya, kita dibenarkan. Baik. Okey Ustaz, terima kasih atas pencerahan tu. Cumanya sekarang ni Ustaz, Kak Iyad dari Rawang di talian. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Kak Iyad. Nampaknya tak apa, kita masih menanti. Tak apa, insya-Allah. Okey, tak apa Ustaz. Saya nak tanyakan soalan ni. Mungkin ini juga mewakili para penonton di luar sana lah. Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya menyebut tidak memudaratkan terhadap solatnya apabila timbul syak di pertengahan solat. Dan datang pula yakin selepasnya. Okey, tak apalah, itu situasi dalam solat. Cumanya, bagaimana dengan kualiti solat tu? Silakan Ustaz. Baik. Cantik maksudnya. Dia semaya dah elok dah. Takbir Allahu Akbar cantik. Tiba-tiba datang rasa syak. Syak yang datang kemudian itu tidak membatalkan keyakinan yang awal. Sebab sebut dalam kaedah fiqh, usul fiqh,
al-yaqin la yuzalu bisyakki. Ya. Maksudnya keyakinan itu tidak boleh berubah, tidak akan hilang dengan sebab syak yang baru datang. Sebab al-baqa'u makana ala makana, kekal atas apa yang awal kita buat seperti mana yang kita asal. Maksudnya asal kita sembahyang itu dengan baik. Tiba-tiba datang syak, aku tak ada 3 ke 4. Macam mana tu? Okay, 3 ke 4. Maka bila 3 ke 4, mana yang yakin? 3 ke 4. Kita yakin 2 dah lepas. 3 tu, aku buat kalau yang 3 lah. balik asal lah. 3 lah. 2 lah. Ambil yang kedua. Kalau 3 4, 3. 3. Kalau 2 3, ambil 2. yang paling sikit kerana kita yakin dengan dia. Itu maksud dia. Dari segi kualitinya, tiba-tiba ada syak. Tiba-tiba ada syak, adakah kita buat tu ikhlas ataupun tidak? Okey, syak ini adalah satu permainan syaitan. Permainan syaitan. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebut dalam surah Yunus, inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya zon, syak, wasangka itu tidak memberi kesan apa-apa pun dalam kebenaran dalam hal sesuatu benda. Maknanya keikhlasan kita, kemudian kekhusyukan kita sebenarnya ada sedikit tercala di situ. Sebab datangnya penyakit syaitan yang mewas-waskan kita dan sebagainya, ada calaran berlaku kepada kekhusyukan kita. Kerana kita memikirkan yang cukup tak cukup duk fikir. Ataupun benda lain yang hilang fokusnya tu. Hilang fokus. Hilang konsentrate. Mana darjah dia tu wallahu alam, kita tak tahu berapa persen yang kurang tu, wallahu alam kita tak tahu. Tapi sudah pasti bila ada benda lain yang terlintas dalam zihin pemikiran kita, maka dia telah mencemar ataupun mencalarkan kekhusyukan kualitas sembahyang kita. Allahu akbar. Tapi itulah Ustaz ya, sebenarnya apa-apa pun dengan ilmu lah yang kena, betul. kita kena, yang penting sekali sebelum solat tu kena fokus betul-betul, letakkan, bulatkan hati kita dalam setiap amal ibadat kita. Baik Ustaz, kita akan rehat seketika Ustaz ya. InsyaAllah lagi saya akan ada soalan lagi kita akan tanyakan kepada Ustaz. Jadi kepada anda semua terus tanyakan soalan dan terus setia bersama kami. Kembali lagi selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, alhamdulillah dari Perlis sampai ke Johor, dari Selangor, Perak sampailah ke Terengganu. Tak dilupakan juga kepada yang berada di Sarawak dan juga Sabah. Terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah hari ini bab fiqh, topik besar kita fiqh, iaitu tentang topik kita yakin dan syak. Kita bicarakan bersama dengan panel kita, Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh. Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita nak teruskan perbincangan kita. Cumanya sekarang ini kita sangat bertuah, ada lagi pemanggil di talian. Kita bersama dengan Puan Supinah Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz dan Da'i? Alhamdulillah sihat Puan. Puan Supinah sihat ke? Alhamdulillah sihat. Nak tanyakan soalan dengan Ustaz kan? Macam ni Ustaz kan? Kita ni kena percaya dengan Allah ni kena 100% tak kan? Tak boleh rasa waham, sak. Dan kalau kita adalah terasa macam tak yakin dengan Allah ni, ada ke akidah kita tu rosak ataupun buruk sangka dengan Allah ni. Lepas tu hati kita ni pula selalu suka buruk sangka terhadap orang. Tak, macam mana cara nak atasi dan ada ke berdosa orang yang biasa buruk sangka ni Ustaz? Dan macam mana cara nak bertaubat ni? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Supinah Yusof. Baik Ustaz, ini sebenarnya saya yakin Puan Supinah bertanyakan kerana risau. Kita nak mencari redha Allah, nak mencari keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini yang membelenggu Ustaz. Dalaman, iaitu kita percaya pada Allah 100%, itu wajib. Tapi kadang-kadang tu kalau tak,
tiba-tiba dalam bab contoh COVID-19, dah mula dah goyah sikit kan. Jadi bagaimana Ustaz? Kemudian yang kedua, hati selalu buruk sangka pada orang. Allahu akbar. Jadi macam mana tu Ustaz untuk taubat? Silakan Ustaz. Okey, ada dua persoalan lah. Ya, ya. Baik Puan Supinah, terima kasih banyak ni pemanggil tega kita juga. Ya, betul. Baik, yang pertama berkaitan dengan akidah. Sudah pasti ini yang paling besar sekali lah dalam bab keyakinan, syak, waham dan sebagainya. Ini ada kaitan dengan hukum usul ataupun hukum tauhid, bab akidah. Maka kita tengok kepada rukun iman yang 6. Kalau kita tak percaya 0.0001, mana sikit sangat dia tak percaya dengan rukun yang pertama, rukun yang kedua sehingga rukun ke-6, maka dia kira murtad dia. Allahu akbar. Sebab dia keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Maka dia perlu istighfar, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia kena mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah semula, ulang balik. Sebab dia telah terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak percaya satu je, tak percaya kepada Allah. Adapun dalam percaya kepada Allah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat harus bagi Allah. Tiba-tiba dia tak percaya kepada sifat yang wajib yang ke-19 ataupun yang ke mana-mana, sebab sifat yang pada Allah ni segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan itu milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Cumanya yang wajib kita fahami, ketahui ialah 20. Kerana 20 itu, yang lain itu akan masuk dalam yang 20. Katakanlah Allah tu cantik. Dalam sifat 20 tak ada Allah cantik. Tak ada Allah cantik. Tapi dalam hadis kursi disebut juga Allah itu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah cantik ataupun Allah witir, innallaha yuhibbul witir. Allah itu witir, ganjil, suka keganjilan dan sebagainya. Maka segala kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tolak 0.001 bukan satu pun, separuh, sebahagian daripada dia. Kemudian rukun yang kedua katalah percaya kepada Rasul. Tiba-tiba kita hanya percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Rasulullah. Yang lain kita tak percaya. Baki lagi nabi-nabi lain kita tak percaya. Juga akan menyebabkan keluar akidah kita. Kita tak yakin. Adanya Nabi Isa, adanya Nabi Musa, kita tak yakin. Kita hanya yakin dengan tak boleh. Begitu juga dalam kitab, kita percaya Quran sahaja. Sedangkan Injil, Taurat, Zabur juga daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tertinggal 0.001 sekalipun daripada rukun-rukun iman membatalkan akidah. Kena mengucap semula. Adapun dalam rukun Islam yang 5 dengan syahadah, puasa, zakat, puasa dan juga haji, kalau kita tak buat satu, dia tak kira batal agama. Belum, dia kira berdosa besar. Berdosa besar boleh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu keyakinan itu hendaklah kita bina betul-betul kepada Allah. Tidak boleh syak, tak boleh waham, tak boleh zon. Dengan kepercayaan mesti jitu. Tiba-tiba, soalan dia. Tiba-tiba kita rasa macam kes kata COVID. Sebab apa? Sebab apa berlakunya rasa zon, rasa syak. Allah ni takkan tak tahu kita dalam derita macam ni kan. Jual itu tak boleh. Takkan tak tahu. Okey. Sebab apa berlaku? Sebab daripada awal kita tidak kenal Allah dengan sebaik-baik kenal. Maksudnya tidak iman, belajar. Maksudnya iman pada qada dan qadar itu goyah kerana iman pada Allah. Pada awal lagi, dia tidak, akidah ni benda simpulan. Aqid macam simpul. Dia simpul tu simpul mati. Bukan simpul boleh buka. Kalau akidah kena simpul mati. Kunci lengkap. Bahawa aku yakin betul-betul segalanya daripada Allah. Baik, buruk, suka, duka, kaya, miskin, cukup. Semua itu daripada dia. Sampaikan hidup mati pun. Siapa hidup mati apa jua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan kamu untuk uji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Mana di kalangan kamu itu yang baik amal dia. Itu mana kita kena yakin bahawasanya ini daripada Allah. Allah nak uji aku. Nabi SAW diuji dengan bagai-bagai, tinggal kampung halaman, tinggal anak isteri dan sebagainya semata-mata untuk berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya daripada awal lagi kita naklah mencipta keyakinan yang tidak goyah. Sikit pun tidak. Semuanya itu balik semula kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita bila kita yakin macam tu, datanglah macam mana pun, syak itu tidak mendatangkan apa-apa kesan pun. Pada haqqu syai'a yang Allah sebut dalam surah Yunus tadi, iaitu kebenaran dalam sesuatu itu tidak akan
terbatal dengan sebab datangnya syak. Maksudnya kita yakin betul-betul, maka tertolaklah segala syak yang datang. Allah tak suka kau akan tolak. Mana boleh. Jadi dalam hal ini sekiranya datang wasangka ataupun zon, maka cepat-cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan astaghfirullah, dengan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, juga dengan belajar ilmu, juga baca doa-doa yang untuk mengelakkan daripada rasa was-was dan sebagainya. Insya-Allah doa itu kita akan kongsi di akhir nanti untuk ingatkan ustaz. Baik, ada doa-doa dan ayat Quran yang kita bacakan untuk mengelakkan daripada rasa syak, zon, wasangka dan sebagainya. Wallahu alam. Baik, saya yakin yang tadi tu menjawab soalan kedua daripada Puan Supina tadi lah, macam mana hati buruk sangka dengan orang lain tu kan Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni Kak Yat kembali di talian. Orang rawang kita nak tanya soalan. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Da'i. Ya, kenapa putus tadi? Tak tahu lah, lain ni cemburu dengan Kak Yat ni nak cakap dengan Ustaz dengan Da'i ni. Sihat ya Kak Yat ya? Alhamdulillah. Baik, silakan dengan soalan Kak Yat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Hampir tak cam Ustaz tadi sebab biasa tengok uniform lain Ustaz. Ini perang ni, uniform perang. Dia perang. Okey Ustaz, Kak Yat ada soalan. Apakah terdetik perkara yang mendatangkan syak ini kerana sikap kita suka terlalu berfikir yang bukan-bukan? Fikiran kita terlalu berfikir jauh, dan lepas tu Kak Yat nak tanya, apakah hukum berfikir yang bukan-bukan tu? Lagi satu Ustaz, Kak Yat nak tanya, kadang kita ada dapat bantuan sebab suami Kak Yat sakit, tapi sebenarnya kita masih mampu. Tapi Kak Yat was-was takut kita termakan hak orang lain Ustaz. Dan soalan kedua Kak Yat, adakah memadai bila Ustaz kata tadi dengan ilmu, adakah memadai dengan rasa yakin itu kita mengambil satu pandangan atau pendapat sahaja? Itu satu soalan Kak Yat. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejap saya tulis kejap. Amboi Kak Yat kalau tanya soalan tu berantai. Tapi tak apa, alhamdulillah saya yakin mewakili para penonton di luar sana. Terima kasih Kak Yat. Okey, soalannya tadi Ustaz, sikap fikir negatif macam mana dan hukumnya. Kemudian dapat bantuan. Kemudian was-was nak terima tu. Tak ambil hak orang lain ni, macam mana ceritanya ni. Kemudian bagaimana tentang bila was-was kita ambil satu pendapat sahaja? Okey, baik. Mengenai fikiran kita, kenapa selalu berfikir yang negatif dan sebagainya? Yang pertama kerana ruang masa yang kita ada itu kita tidak isi dengan perkara-perkara yang manfaat. Sebab tu jiwa kosong. Ada orang yang nak terjun bangunan, ada orang yang stres. Sebab apa? Sebab jiwa kosong. Apabila jiwa itu kosong, maka syaitan itu akan berlumba-lumba untuk menguatkan tentera-tentera mereka. Untuk masuk ramai biar itu masuk. Yang dia serang tu. Dia serang. Sebab kita kosong. Bila jiwa kita kosong, perut lah. Kalau kata perut kosong, mari apa pun, sedap je. Sebab kosong. Tapi kalau perut kita dah terisi, pagi ni kita dah breakfast dengan sarapan dan sebagainya, maka kita tengok makanan pun, makanan tak boleh nak masuk dalam perut kita sebab kita dah isi. Kita dah isi. Maksud isi itu isi yang kita jadualkan lah untuk kita. Maksudnya kalau kesesuaian kita, kalau kita tak ada sakit, tak ada apa, ini makanan ruji aku harian. Maka begitu juga jiwa insan, jiwa manusia, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, zikrullah, tenang hati, jiwa, perasaan kamu. Mana nak tenang kalau kosong? Maka ketika itu datanglah, marilah fikir, orang sebelah tu nampak barang masuk, suami dia kerja APMM. Ustaz tapi barang tiap-tiap minggu nampak masuk barang Jati. Di Putrajaya lah ni. Putrajaya lah kot. Rasuah lah kot. Contoh. Sebab apa? Sebab apa yang jiran sebelah tu duk fikir yang bukan-bukan? Sebab dia tak ada kerja. Dia tak ada kerja untuk ingat Allah. Tapi kalau dia sibuk dengan zikrullah, bunyi apa pun, jiran tu ada rezeki dia, mungkin hari ulang tahun perkahwinan dia ke, suami beli ke, atau berbagai-bagai. Tapi oleh kerana dia tak ada kerja lain, dia pun itu juga kerana jiwa kosong. Jiwa kosong. Tapi kalau dia zikrullah dah, dia ingat kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, kalau aku mati kena kawin macam mana lah, aku ketayamum saja atas plastik, ya Allah. Janganlah mati aku sekarang. Contoh. Dia sentiasa ingat Allah, dia tak kira lah apa yang berlaku. Maksudnya bukan abaikan hak jiran tu, tetapi dia tak ambil pak sangat, tak sangka buruk lah. Tak sangka buruk lah dengan orang. Baik. Sebab apa dia bersangka buruk? Kata setengah alim ulama kata, di antara sebab bersangka buruk kerana dia tidak kenal si Fulan bin Fulan. Baik. Dia tengok jiran dia, dia tak kenal hati budi sebenar dia ni siapa, ustaz ni siapa, hadari ni siapa, dia tak kenal sebenar. Sebab tu ada rasa syak. Saya tak kenal hadari, saya syak.
Hadari ni aku tak apa percaya dia ni. Ustaz kenal saya kan Ustaz? Okey, bila saya kenal, saya yakin. Maksudnya ada orang tua dulu dia kata dia ni boleh berkawan setakat tangga. Dia ni boleh berkawan sampai ruang rumah. Dia ni boleh berkawan sehingga bilik tidur pun dia boleh tolong kemaskan sebagai contoh. Maksudnya keboleh percayaan yakin dia dengan si A tadi kerana ini. Percaya dulu. Dia percaya kemudian baru yakin. Dia test dulu. Seorang yang tukang kata penembak tepat. Ya. Saya pernah tengok ni penembak tepat dalam masa komando dulu. Letak tembikai atas kepala. Jarak 20 meter je. Lekat je. Mana tembak pistol. Siapa berani? Terkencing kita. Letak atas kepala. Allah. Tembikai. Pap tembak. Pecah. Tembikai besar. Okey lah kan. Kemudian dengan penuh keyakinan. Tengok. Kita percaya si Hadari ni boleh tembak tembikai. Kemudian pun minta orang lain pula. Mai. Cabar pula da'i lain pula untuk tembak sebagai contoh. Orang kata okey, tak apa sebelum aku tembak, aku nak kau tembak buah apple atas kepala. Lagi kecil. Maka dia dengan penuh confidence-nya, dengan keyakinannya dia boleh tembak. Bos dia pun yakin dengan dia kerana sebelum ini tidak pernah mencapai kegagalan. Tak ada syak langsung pada dia. Maka letak buah apple dia boleh buat. Sebab apa? Sebab dah timbul keyakinan kepada diri dia. Itu kaedah dia. Jadi, kenapa kita yang jadi syak wasangka sebab kita tak kenal dia. Oleh kerana itu, hak jiran kena jaga. Walaupun dia non-Muslim, kita kena kenal dia. Si Ahliu ni, si Ramasami ni, apa kerja dia, apa. Kita kena tahu at least. Mana bila kita kenal, maka hilanglah prasangka. Di samping itu, wajib kita isi hati kita dengan zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan yang kedua pada Kak Yak tadi ialah tentang dapat bantuan tapi was-was. Ya, dia kata dia ni suaminya agak sakit. Sakit sihatlah. Kemampuan kemampuan ni luas. Kemampuan. Sekiranya kita sakit kata-kata sakit usia manis atau berdarah tinggi sebagai contoh. Orang lain yang kita rasa, aku ni layak ke tidak. Dalam kampung kita tengok dalam kampung kita, jangan tengok luar. Tengok dalam kampung kita, ada tak yang lebih teruk lagi sakit? Mana dia ni kecil manis dan darah tinggi sahaja. Yang jiran di ujung taman kita tu kecil manis, darah tinggi, lemah jantung. Yang kecil manis, darah tinggi, lemah jantung. Tengok pula yang keempat pula. Darah tinggi, lemah jantung, kecil manis, gout. Stroke. Maka yang 5 penyakit lebih layak daripada yang 3 penyakit. Yang 3 penyakit lebih layak daripada 2 penyakit. Itu satu sangkaan yang baik. Maksudnya kalau kita berfikir begitu, rakyat maknanya alhamdulillah. Kita mula memikirkan kebaikan untuk orang lain. Mana bila kita berikan seolah-olah hak kita dah ragu-ragu aku ni layak atau tidak. Maka kita dahulukan orang yang lebih layak. Sebab tu Nabi SAW bila dia makan, orang hulur makanan, Nabi akan hulur kepada sahabat belah kanan. Berikan dulu kepada sahabat. Akhir sekali, sahabat pun tak makan sebab dia tengok Rasul tak makan. Akhir sekali, pusing 10 orang, Rasul akan dapat. Rasul akan makan dulu juga. Sebab sahabat akan minta tabarruk, keberkatan daripada apa yang Nabi makan. Kecuali dalam satu kes sahaja yang orang Yahudi bagi 5 masam kan. Itu sahaja kesnya. Nabi ambil, Nabi terus makan. Satunya makan seorang-seorang sampai balik, Abu Bakar kata, ya Rasul. Kenapa tak bagi sahabat lain? Biasa aku tak pernah tengok kau macam ni. Kalau kita perangai pelik nak mati lah kot kan. Rasul kata makanan yang diberikan oleh Yahudi jadi 5 begitu masam. Aku tahu kalau dapat kat Sayyidina Umar terus pancung. Pongoh kan. Bengih dan sebagainya. Oleh kerana itu aku tak agihkan kepada korang. Maksud nak menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam peranan kita hidup bermasyarakat, jangan sekali-kali ada syak wasangka. Jangan syak tengok ada orang, seorang lelaki dengan perempuan duduk di tepi air sebagai contoh. Lelaki perempuan duduk di tepi air. Tengok, ada botol di sebelah dia. Kita kata, dah lah berkhalwat, minum arak lagi. Contohnya. Kita kena sedik tabayun betul-betul. Pergi-pergi tengok, rupa-rupanya ada seorang ibu yang datang berjumpa anaknya di Kuala Lumpur, dah dapat rentah negeri sebagai contoh. Selesai dah. Kemudian dia pun minum air mineral dalam botol warna hitam. Kenapa kita begitu mudah meng-shock orang tanpa usul periksa? Itu banyak yang berlaku. Baik. Sebab kita rasa kitalah yang terbaik, orang lain rendah. Itu punca yang kedua kenapa berlaku syok dan sebagainya. Hakik cepat-cepat istighfar kepada Allah, balik semula kepada Allah, isi hati kita dengan zikrullah, insya-Allah prasangka, syak,
ini apa tu sangka buruk itu akan hilang insya-Allah. Ada satu lagi soalan daripada Kak Iyad tadi. Dalam merungkai sesuatu yang syak tu, memadai ke kita hanya merujuk satu orang ustaz sahaja? Satu orang ataupun kita kata satu mazhab. Okey. Baik. Kita dah yakin dengan mazhab Asy-Syafi'i. Kena yakinlah kita pegang dengan mazhab dia. Adakah mazhab lain yang tiga lagi tidak terpakai? Bukan. Kita yakin ini satu keyakinan. Dalam kitab fiqh ini mengenai katalah ambil sembahyang sebagai contoh. Aku yakin dah mazhab Syafi'i ini mengatakan bersentuh dengan perempuan adalah batal. Kemudian kita tengok kepada mazhab lain pula. Kita kena yakin juga dengan mazhab yang ini. Bukan semestinya kita yakin dengan A, kita tak percaya dah syak dengan yang B, tak boleh. Sebab kesemuanya adalah hukumnya adalah betul. Sebab sumbernya yang satu. Sebagai contohlah, sebagai contoh. Dasar menyentuh isteri ataupun ajnabi perempuan lelaki ini batal berdasarkan iza la mastumun nisa, ayat Quran, apabila kamu sentuh menyentuh. Satu. Kemudian kepada hadis Nabi, qabbulan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah summa kharaja ila salah wa la tawadda. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi cium Aisyah, kemudian Nabi keluar sembahyang Isyak tanpa berwudu. Sumber yang sama. Sumber yang sama ni. Tetapi pecahan pahaman ijtihad terbagi kepada 4 mazhab tadi. Jadi kita kena yakin ke semua dengan 4 ni. Cuma mana satu yang kita nak pegang terserah kepada kita. Sebab semua 4-4 ni betul. Jangan kita tak betul, aku syok lah Imam Hanafi ni betul ke? Tak payah. Kita tak perlu, kita buang itu. Aku yakin sebab sumbernya ayat Quran, sumbernya ialah hadis. Cuma pahaman berijtihad dia ketika itu, Nabi cium Aisyah, Imam Syafi'i kata, dia cium itu ada hail, ada pelapik. Sebab orang Arab biasa pakai niqab. Lalu Nabi cium di pipi menunjukkan ada alas. Kalau tak ada alas batal, maka dia ambil pandangan begitu. Imam Hanafi kata, tak, sebab dalam rumah tak perlu pakai niqab. Jadi Nabi cium tu cium di dahi. Jadi itu adalah perbahasan. Mana kesemuanya adalah betul dan kita boleh merujuk kepada orang mazhab-mazhab ataupun ustaz-ustaz ni. Kita merujuk kepada dia dan kita yakin dengan apa yang dia bawa, janji yang dia bawa itu daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Baik. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, yang pentingnya ilmu lah. Kemudian saya nak tanya ni sebelum kita nak rehat, kalau ada seorang tu syak, kalau dirinya saja tak apa, tapi menyebabkan mengganggu ibadat orang lain, sebagai contoh di masjid. Dia Allahu Akbar banyak kali takbir tu kan. Apakah boleh melaksanakan ibadah berjemaah? Okey, baik. Ini dalam keadaan orang waswah lah, masa kita waswah kan. Dia waswah dalam takbir dia, masuk tak masuk kan. Okey, dalam bab ini dia susah. Saya pernah jumpa seorang yang ambil air sembahyang sehingga imam tu dah tahiyat akhir baru siap ambil sembahyang. Masya-Allah. Ini orang belajar agama semasa saya belajar di Mesir, Mesir Al-Azhar, tapi dia belajar sendiri, belajar Al-Azhar. Kata kenapa macam tu sekali? Saya dah ambil air sembahyang, dah masuk dah kat musalla nak sembahyang. Tiba-tiba saya rasa kaki saya basuh tak bersih. Ataupun tak sampai kepada tahap dia buku lali. Saya pergi basuh balik. Bila saya mula takbir, saya rasa tadi saya ambil wuduk, siku tak kena. Dia macam tu. Dia waswas. Kata beginilah. Amal surah An-Nas sebagai contoh kan. Kemudian minta hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Minta doa-doa itu kita selalu amalkan. Mudah-mudahan dia akan hilanglah waswas berkenaan. Yang penting sekalinya, ilmu yang kau belajar mengenai ambil air sembahyang tu kau dah buat. Kau dah buat dah semua sekali dengan basuh tangan yang masuk air dalam hidung. Kau semua dah buat, kau pergi sembahyang. Jangan timbul syak sebab benda tu dah berlaku dah. Kau dah buat dah sempurna dah. Yang berlaku itu ialah waswas syaitan. Sedangkan kau belajar Allah mesti, tapi kenapa kau masih lagi waswas? Kau tahulah aku buat ni dia kata. Tak boleh kata. Itu adalah satu benda yang silap dan sebagainya. Ilmu juga asas ilmu itu. Juga asas. Okey. Baiklah Ustaz, kita nak rehat seketika dan kita nak tutup di TV 3 dan sambungannya di TV 9 selepas ini. Jadi para penonton sekalian, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan pelik.
Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini, pagi Rabu yang indah, dalam anda semua bersedia untuk ke tempat kerja. Dan mungkin ada yang dah sampai di tempat kerja, ataupun mungkin yang bekerja di rumah tapi memanfaatkan masa juga pada pagi ini untuk dapatkan ilmu. Dan Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, hari ini kita dapatkan ilmu dalam bab fiqh. Topik besar kita dalam bab yakin dan syak. Dan hari ini Alhamdulillah, Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh bersama dengan kita. Sebelum beliau sekejap lagi katanya ada mesyuarat di APMM. Alhamdulillah. Baik Ustaz, saya teringin nak tanya soalan ni. Ala-ala kita sembang tentang yakin dan syak ni kan. Jadi saya, bukanlah ni kisah saya, ni kisah orang di luar sana. Yang nak tanyakan tentang nikah, bab munakahat. Yakin dan syak, nikah di selatan Tai. Ada orang kata, kalau ikutkan ini tak sah ni. Sah ke tak sah? Yakin yang mana tu? Syak, ada syak dekat situ. Kemudian yang kedua, bab nikah dalam atas talian. Yang mana, adakah ia sah atau tidak? Silakan Ustaz. Okey, ini berkaitan dengan yakin dan juga syak lah. Kahwin Thailand. Okey, bila cukup rukun syarat untuk berkahwin, maka sah. Pegang yang tu. Ini ilmu lagi. Ilmu lagi. Maksudnya, seorang itu nak kahwin. Rukun nikahnya ada berapa? Hadori, rukun nikah ada berapa? Ada 5 Ustaz. 5. Ingat mana macam baru kahwin itu. Ada pengantin. Ya. Wali. Kemudian ada saksi. Kemudian ijab dan qabul lah. Okey. Selatan Thailand, yang bukan yang kita pergi. Orang lain pergi lah. Adakah di sana dia ada jurunikah yang disebut sebagai wali hakim? Maksudnya dia boleh bertahkimkan kepada jurunikah yang dilantik oleh negara masing-masing. Sebab itu kalau sindiket, itu kena was-was dan jangan pergi sindiket. Sebab kita tahu dia ada tauliah ke tidak. Bagi seorang yang tidak ada wali, maka sultanlah walinya. Sultan waliyun liman la waliyalah. Sultan merupakan wali bagi mereka yang tak ada wali. Itu hadis. Maksudnya siapa yang tak ada wali, maka sultan. Nah itu mana wali hakim. Cuma itu kalau tak ada wali. Tak ada wali. Sekarang wali ni mungkin jauh. Mungkin atau wali tak dijumpai, wali fakir, hilang dan sebagainya. Tak apa. Maksudnya wali tu layak ataupun tidak berpindah kepada wali hakim. Bila pergi ke selatan Thailand, dia ada tempat yang gazetted, yang telah pun diisytiharkan oleh kerajaan Thailand untuk mengahwinkan mana-mana pasangan daripada luar negara. Yang tu yakin kesahihan dia. Sah. Maknanya cuma dia tak betul dari segi pentadbiran dan pengurusan negara. Engkau cross pergi kahwin di luar negara, apa sebab dia dan sebagainya. Kalau kata wali enggan, kita ada prosedur mahkamah. Kawan-kawan saya di pejabat-pejabat qadi dan sebagainya, kita ada prosedur. Sekiranya wali itu enggan, sebagai seorang yang telah bercerai, tiba-tiba dia nak minang balik, nak ambil balik kan. Wali dia enggan, tak nak bagi. Alasan tak nak bagi, maka mahkamah akan tentukan. Sekiranya wali itu dipanggil sebanyak 3 kali tak dapat datang, ataupun saja menolak, kamu refuse, menolak tak nak datang, maka dia layak untuk dikahwinkan tanpa ada wali, iaitu berpindah kepada wali hakim. Itu kaedah dia. Tapi kenapa kita terlalu cepat lompat pergi ke sana? Kerana mungkin tidak ada keredaan daripada wali untuk berkahwin. Sah perkahwinan berkenaan bila dia keluar daripada 2 marhalah berkenaan, tetapi berkahwin dengan jurunikah yang ditauliahkan. Jangan sesekali menggunakan sindiket. Sebab sindiket kita tidak pasti adakah dia ditauliahkan oleh negeri masing-masing ataupun negara. Baik, dalam kes talian, perkahwinan talian, ini berlaku dalam setahun 2 ni lah. Betul. Kenapa? Kerana tak boleh nak berdepan dan sebagainya. Benda ni sebenarnya dah berlaku. Sebelum-sebelum ni, saya duduk di Mesir dulu, ada yang kahwin, mak ayah kahwinkan di Malaysia, pasangan ada di sana. Maksudnya aku kahwinkan anak perempuanku, sebagai contoh, dengan anak lelaki kamu dengan si Fulan bin Fulan, tapi dia tahu. Masa tu bukan boleh direct nampak apa WC dan sebagainya. Maksudnya yang ini dia dah
ayahnya sendiri yang mengahwinkan dia dengan lelaki mana pasangan dan sebagainya. Maka bila dah habis selesai di sini, maka dia akan telefon sana, okey, akad nikah kamu telah berlangsung, kamu telah sah menjadi suami isteri, sebagai contoh. Maknanya yang berlaku di atas talian sekarang tu tak perlu kita syak akan kesahannya. Cumanya adakah perlu melalui WC? Boleh tak berdepan? Tapi sekarang ni bila dah makin pandemik ni dah boleh, cumanya dalam kapasiti yang terhad. Ada yang menghakkan 4 orang saja, ada yang menghakkan 6 orang saja. Pandangan saya, kalau tanya saya, biarlah dia itu ibu bapa dua-dua belah pihak. Maknanya siapa yang nak buat SOP, ini cadangan kita yalah. Mana ibu bapa dua-dua belah mempelai. Mana ibu bapa lelaki, ibu bapa perempuan. Mana cukuplah sebagai ingatan kepada dia bahawasanya anak aku ni berkahwin dan dia ada dalam majlis berkenaan. Tapi kalau kita benarkan hanya 2 orang sahaja, maka anak tu rasa lain lah. Sebab inilah perkahwinan ni yang pertama dan sebagainya. Itu ikut SOP negeri masing-masing lah. Kita tak nak kacau SOP orang, cuma kita bagi pandangan sahaja. Jadi talian sah lagi ada ulama yang menyatakan atau yang sepakat, macam kes Mahyan jauh dan sebagainya. Bila ada ulama macam kes waxing juga, ulama yang mengharuskan dia dalam keadaan harus dan wajib bagi mereka yang ditentukan oleh Jabatan Kesihatan. Baik Ustaz. Tak apa. Bab vaksin ni saya ada simpan soalan tu. Tapi kejap lagi Ustaz. Ini pun satu soalan yang saya yakin ramai tertunggu-tunggu ni. Cumanya Ustaz, di Facebook kita Nur Dahlia Biru ni ada tanya. Yang ini berkaitan dengan sumber dan juga mungkin saya terus tanyakanlah. Kata Nur Dahlia Biru, Assalamualaikum Ustaz Adai. Waalaikumsalam. Soalan pertama beliau, bagaimana keraguan atau syak yang tidak dapat dipastikan sumber asalnya, sama ada haram atau harus? Contohnya kalau berurusan dengan orang yang majoriti pendapatnya adalah haram. Okey. Kemudian yang kedua, bagaimana pula keraguan atau syak yang lahir daripada sumber yang haram? Seperti isu penyembelihan. Okey. Kemudian yang ketiga, sekiranya air yang berubah dalam sebuah bekas, bagaimana keraguan dan syak yang terbentuk menurut hukum fiqh? Silakan. Okey, baik. Ini mengenai sembelihan ataupun yang pertama tu keraguan yang tidak dapat dipastikan sumber. Sebab orang tu asyik sikit-sikit dia letak hukum terus je. Ini haram ni katanya. Okey, baik. Dalam kes begini kita ragu-ragu ataupun bagaimana dengan dia. Okey, kita tengok kepada orang tu sendirilah. Kalau kita kata orang tu ustaz lah kita kata kan. Dia ni pahaman mana sebagai contoh. Sebab itu kita perlukan kepada ilmu mengikut pahaman ahli sunnah wal jamaah. Kemudian guru itu guru yang mursyid, guru yang boleh bawa kita kepada jalan yang sebenar, bukan guru YouTube, bukan guru Google, bukan. Dalam suasana sekarang ni, dunia yang sekarang yang global, yang di hujung jari ni, saya dalam muzakarah saya tak ingatlah 2-3-4 tahun lepas di Masjid Besi di Putrajaya, saya mengajukan soalan, bagaimana keadaan sekarang yang maklumat di hujung jari, bagaimana kita nak selamat? Maka di antara muzakarah itu menyatakan kita balik semula kepada ajaran-ajaran lama. Maksudnya balik semula kepada kitab-kitab turas, kitab-kitab yang menyampaikan ilmu itu dekat kepada waris yang sebenar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mazhab kita Syafi'i, maka dalam kitab katalah Majmu' An-Nawawi ataupun kitab I'anah ataupun mana-mana kitab yang mana sampai rujukan kita itu kepada ulama-ulama yang muktabar. Jangan kita main tekan dia. Tak boleh, itu sebagai maklumat, informasi di hujung jari, bukan ilmu, bukan keputusan akhir. Bukan. Mana kita ada merujuk di sana. Maka dengan kaedah berkenaan mana kita akan dapat sumber yang sahih. Baik. Contoh mudah ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi ajar sembahyang kamu sebagaimana kau tengok aku sembahyang. Kita tak pernah tengok Nabi sembahyang, tapi sahabat tengok. Sahabat tabi'in yang tengok. Tabi'in akan tengok tabi'. Maka ulama kita, mazhab yang 4 itu ialah ahli mujtahid yang tergolong dalam golongan tabi' wa tabi'in wa tabi'in. So orang ini dekat dengan Nabi, dekat dengan para sahabat. Kita rujuk kepada mereka. Itu kaedah dia untuk menghilangkan ragu, was-was dan sebagainya.
Okey, ada 2 soalan lagi daripada Nur Dahlia Biru. Ya. Cumanya jawapannya kejap lagi Ustaz. Okey, boleh. InsyaAllah. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu apa jawapan untuk baki soalan daripada Nur Dahlia Biru, kejap saja lagi. Terus terus bersama dengan kami. Stream pula tiba-tiba. Betul lah, stream juga. Ya. Kat Facebook Ustaz. Ya, Terus betul. bersama kami, Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Topik fiqh hari ini kita bicarakan tentang yakin dan syak. Alhamdulillah bersama dengan Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh untuk hari Rabu, pagi Rabu hari ini. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz hari ini kita sangat gembira kerana anda semua turut bersama dengan kami sehinggalah dari awal tadi sehinggalah sekarang ini. Dan anda semua, saya minta satu saja untuk kita tambah pahala, kita sebar luaskan secara langsung kita pada pagi ini. Bagi yang menonton ataupun stream secara langsung di Facebook ni, anda boleh tekan butang kongsi dengan izin share untuk manfaat orang lain, terutamanya keluarga kita, kenalan kita, sahabat kita kan, insya-Allah. Baiklah, Ustaz, ada 2 lagi soalan daripada Nur Dahlia Biru tadi. Katanya yang kedua, keraguan dari sumber haram sebagai contoh isu sembelihan. Okey. Kemudian air dari dalam sebuah bekas. Macam mana kita nak dapatkan, nak tahu dari sudut hukum fiqh tu? Silakan Ustaz. Okey, dari segi penyembelihan, sembelih, kita syok dan ragu-ragu. Okey. Kata Nabi SAW, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Engkau tinggallah yang meragukan engkau, ambillah yang tidak ragukan engkau. Okey. Tiba-tiba kita tengok sembelihan itu datang sumbernya, kita hanya tanya daripada mana, cukup. Kita tak perlu nak tanya ayat itu dibela di mana, apa makan dia, dedaknya apa, tak perlu. Kalau macam tu kita soal sampai ke akar umbi, nescaya gula tak boleh dimakan. Minyak pun tak boleh dibuat goreng. Sebab kita akan tanya, gula daripada mana, pokok tebu, tebu tanam di mana, di cuping tu baja apa pakai. Semua nak cari. Cari sampai akar umbi, maka mungkin tak boleh lah. Bukan sampai macam tu sekali Islam ini menyusahkan, tidak. Maknanya berpandukan kepada alamatul zahir. Zahir dia tengok, aku tengok ayat ini tak putus dia punya urat murih pada mazhab kita Syafi'i. Ini maka kita boleh syak. Di situ kita syak bahawasanya sembelihan itu adalah daripada orang yang tak pandai ataupun daripada sumber yang haram. Maka ketika itu nak tinggal. Sebab kullu lahmin nabatat min haram fanaru aula bihi. Mana-mana daging yang tumbuh di badan kita daripada sumber yang haram, maka api neraka lah yang akan membahamnya nanti. Maka ketika itu kita syak dari segi sembelihan dia. Maka bila kita dah tahu dah sekali, maka syarikat A itu kita kena tolak. Satu, tolak. Yang kedua, kena melaporkan kepada kementerian yang berkaitan, sama ada JAKIM, KPNDKK dan sebagainya. Itu maksudnya. Maknanya kita boleh syak pada bab sembelihan tadi. Mana ada sumber yang haram ataupun yang halal. Dan lepas untuk menentukan air itu, kita tengok air najis ke tidak kan. Boleh diguna untuk ambil wudu. Bila bekas itu besar melebihi 2 kolah, kita tahulah rumah kita air itu lebih 2 kolah, tiba-tiba jatuh tak cicak dan dia tidak berubah sama ada warna, rasa ataupun apa satu lagi? Bau. Okey. Kita pergi kat kolah, kita cium, ya Allah, bau macam tak cicak. Maka tak boleh walaupun banyak. Sebab dia telah merubah. Betul. Berubah salah satu daripada 3, dia akan mengubah air itu menjadi mutanajis. Tapi kalau air itu sedikit, confirm lah. Kalau air itu sedikit, tengok-tengok tak cicak, ada satu bekas. Tak cicak dalam tu. Kata, ni bersih lagi, boleh. Dah. Itu bukan syak lagi, itu kena yakin bahawasanya air itu adalah najis. Bila kita tengok jumlah air, kemudian tengok perubahan, barulah kita kata, bila dah berubah maka dia jadi mutanajis. Air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci kerana dia tidak boleh suci dan tidak boleh menyucikan orang lain. Ya, baik. Itu kaedah dia. Itu kaedahnya. Baik, terima kasih Ustaz menjawab soalan daripada Nur Dahlia Biru. Baik, ada soalan ini sebelum kita nak sampai di penghujungnya ini. Saya yakin soalan ini sesuai untuk saya tanyakan sekarang. Cuma saya minta anda semua para penonton sekalian untuk
Kalau boleh lihat apa yang saya nak tanyakan ini dan jawapan daripada Ustaz. Ini berkaitan dengan vaksin. Ustaz ya, boleh ya? Boleh. Negara kita ada para ulama yang mana sentiasa berkomunikasi dan juga mencapai satu-satu keputusan. Dan kita juga ada para umara, para pemimpin yang sentiasa bersama dalam melakukan sesuatu keputusan. Termasuklah kita ada pakar-pakar juga Ustaz ya. Kita ada pakar kesihatan, pakar perubatan dan lain-lain. Jadi satu-satu keputusan sebagai contoh pemvaksinan, ia adalah satu keputusan yang kita kena yakin. Ia adalah kesepakatan daripada mereka yang saya sebutkan tadi. Cumanya sejak akhir-akhir ini ada isu yang dibangkitkan segelintir pihak yang mendakwa dan mempersoalkan pengambilan vaksin ini. Katanya mereka syak ataupun was-was dengan vaksin itu. Adakah ia boleh digunakan? Adakah ia wajar? Adakah ia boleh dari sudut hukum agamanya? Adakah ia agenda Yahudi? Ada juga itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Mungkin pencerahan ni saya yakin Ustaz boleh ceritakan dengan lebih lanjut kepada para penonton di luar sana. Okey, baik. Berkaitan dengan isu sekarang ni ialah bila dalam keadaan pandemik, dalam keadaan ini, dalam situasi wabak di keliling kita, wabak di keliling, maka jalannya ialah kena ada penyembuh. Likulli da'in lahu dawa. Setiap penyakit itu ada ubatnya. Bila sepakat ahli atibba, maksudnya atibba ni ialah para doktor. Allah sudah menyebut dalam Quran, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Engkau tanyalah ahlinya kalau kamu tak ketahui. Tanya ahlinya. Maknanya siapa yang ahli dalam bidang vaksin ini? Ahlinya. Jangan tanya saya. Tanya saya vaksin itu campuran apa? Oh, campuran itu campur bahan A, campur limau nipis, campur ni jadi. Ya, saya bukan ahli. Saya boleh kelentong. Saya bukan ahli. Maka ahli itu kena tanya dia. Jadi vaksin itu kalau katalah KKM, minta maaf, KKM, dia kena menjalankan penyelidikan secara jelas mengenai vaksin ini kesesuaian dia untuk mengubat. Kerana Nabi kata setiap penyakit ada ubat. Maka jalan untuk mengurangkan keberjangkitan, penularan ialah melalui vaksin. Maka setiap individu masyarakat dia wajib yakin sebab ahlinya yang memperkatakan mengenai kebenaran ini. Bukan dai hadari, bukan. Kemudian datang pula alim ulama sepakat muafakat muzakarah kebangsaan mengharuskan. Kita tak pernah pertikaian dari segi bahannya. Bahannya mungkin dikatakanlah bahan yang diharamkan. Tetapi apabila darurah tubihul mahzurat, kaedah fiqh, darurah itu membenarkan benda yang haram seketika. Maksudnya vaksin ini seketika pandemik ini dia dibenarkan. Maka ketika ini sahaja dibenarkan. Kalaulah pakar kata 2 dos lah. Jangan minta pula 3 dos. Sebab tu dia jadi overdose. Bila dah overdose maknanya kamu bodoh. Sebab apa? Sebab tak ikut apa yang ahli dia cakap. Okey. Kepada yang belum ambil sebagai contoh, jangan kita menjadi orang yang anti kepada vaksin. Sebab benda ni telah sepakat ulama mengharuskan dia, kemudian mewajibkan kepada mereka yang memerlukan dia. Maknanya Jabatan Kesihatan akan menentukan si A, kata saya. Ni perlu, kena ambil. Sebab engkau frontliner, sebab kau nak berjumpa dengan masyarakat, kau nak tangkap orang dan sebagainya. Maka ketika itu wajib ambil. Sebab ini ialah arahan ulil amri. Selagi mana dia tidak memudaratkan, maka kena ambil. Yang desas-desus, yang mari sumber-sumber kata yang bisik-bisik ni, orang, bisik-bisik semuanya. Adakah kita tabayun? Kita pernah pergi tengok ke di akal umminya sebenarnya macam mana? Jadi yang mana telah diharuskan sekiranya salah muafakat ifta muafakat kebangsaan, kalau salah bukan kita yang tanggung, dia yang tanggung. Sebab itu kelebihan yang Allah berikan kepada ketua negara itu hebat. Dia adalah bayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bayangan Allah itu bukan Allah tu ada bayang. Maksudnya kuasa yang dia ada itu dia bawa yang apa yang Allah nak. Sebab itu pemimpin naklah bersifat dengan adil, bersifat dengan sifat yang baik, sangka baik dan sebagainya. Semua sifat-sifat yang mahmudah perlu ada kepada seorang pemimpin tadi. Jadi dalam bab vaksin ini, mana sekiranya dia memang diperlukan, maka dia wajiblah ambil. Hukum asalnya harus. Bukan kata wajib, hukum asalnya adalah harus. Maksudnya yang ni harus ambil. Harus ini ada pilihan. Tetapi memang ada pilihan, tapi sekiranya telah ditentukan si A ni wajib ambil,
Kan di hujung fatwa tu kata wajib bagi mereka yang telah ditentukan. Maka kalau dia kata Uli Amri kata engkau wajib, maka engkau ambil lah. Kalaulah ada benda-benda yang tak betul dalam pembikinan vaksin, bukan urusan kita. Sebab pakar telah mengatakan dia adalah selamat dan sebagainya. Segala tanggungjawab itu ialah balik semula kepada pihak yang berautoriti tadi. Dari segi orang kata cucuk mati. Dia kata gini, hak cucuk mati, hak tak cucuk pun mati. Masalah mati itu bukan masalah kita. Masalah dia, Allah Rabbul Jalil. Cuma itu jadikan sebab sahaja. Saya 2-3 hari lepas kakak ipar saya pergi dengan usia yang muda lagi. Asma, kecil manis, kena COVID. 3 hari ditidurkan, terus tidur. Allah. Maksudnya kita terima hakikat itu bahawasanya kematian. Kita jangan fikir hak kematian. Kerana fikir untuk keselamatan kita nak hidup dalam majoriti. So kalau kita yang boleh membawa penularan, kita kena balik semula kepada la darar wala dirar. Jangan mudarat diri kamu, mudarat orang lain. Mana engkau yang menjadi pembawa kepada kita orang lain. Kita pula zalim pada orang lain. Kita akan zalim kepada orang lain. Jadi ingatlah di luar sana, di dalam sini dan sebagainya, sekiranya kita telah ditentukan wajib dia, maka kita kena ambil lah. Kalau tak ambil jadi berdosa. Iya. Itu kaedah dia. Macam pilihan raya lah nak memilih pemimpin. Wajib kamu memilih pemimpin. Betul. Sebab dia akan pimpin kamu bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, sebelum Ustaz nak kongsikan doa untuk elak rasa syak dan was-was dan mungkin Ustaz akan bacakan, pelan tindakan kita selepas ni Ustaz. Bagaimana dalam kita dah dapat pencerahan hari ini tentang yakin dan syak, pelan tindakan kita selepas ni Ustaz. Okey, yang pertama sekalinya apabila kita dah tahu dah yakin, syak dan sebagainya, yakin akan melunas dan mentuntaskan akidah dan juga amal kita melalui ilmu. Adapun syak, wasangka itu adalah benda yang boleh membatalkan akidah dan juga boleh membatalkan juga ibadat kita. Maka kita naklah yakin dengan seyakin-yakinnya. Yang pertama ialah dalam bab akidah, yang ni kena belajar. Kena belajar. Saya minta di luar sana anak-anak sebagai musim-musim pandemik ini banyak guru-guru yang di talian yang mengajar kitab-kitab fiqh. Pergilah risalah tauhid paling ringkas, pergilah Hidayatus Sibyan ataupun lain-lain kitab akidah yang boleh menyebabkan kita menjadi cukup yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita yakin dengan Allah, segala yang berlaku kepada kita, stres kebanyakan sekalipun, kita tak akan memudaratkan. Ada kita pun kadang-kadang stres, tekanan, tapi tidak memudaratkan. Sebab apa? Sebab kita ada Allah. Kita yakin dengan dia, segala baik dan buruk itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menentukan. Cuma kita berusaha dan bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, doa untuk elak rasa syak dan juga was-was yang Ustaz suruh ingatkan tadi tu. Okey. Maka di antara yang selalu kita duk bacanya ialah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ataupun qulubina. Maknanya ya Allah, kekalkan aku di atas agamamu yang maha betul ya, yang suci dan sebagainya. Kemudian doa yang kita baca Rabbi a'udzu. Ingat tak yang kita nak sembahyang kita akan baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu kita baca sebelum daripada solat. Itu di antara doa yang maksur yang diajar kepada kita untuk kita baca ketika mana kita rasa was-was, kita rasa syak dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan. Okey, doa ringkas Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pengasih Engkau ya Allah, kasih Engkau kepada kami semua ya Allah, maka ampun dosa kami ya Allah. Dosa sengaja, dosa silap, khilaf kami ya Allah. Ya Allah, dengan Engkau ampun dosa kami ya Allah. Kami minta juga perlindungan-Mu ya Allah daripada godaan-godaan syaitan. Dan kami minta perlindungan-Mu juga ya Allah daripada tentera-tentera syaitan yang sentiasa menggoda kami ya Allah. Ya Allah, ketika mana kami diuji dengan pandemik ini ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kuatkanlah hati kami ya Allah. Tabahkan jiwa dan perasaan kami ya Allah. Sentiasa kami ingat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah daripada wabak yang menimpa, penyakit gila, penyakit kusta, penyakit sopak dan penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah ya Arhamar Rahimin.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna al masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaluddin Yuno kerana sudi bersama dengan kami pagi ini. InsyaAllah nanti kita akan bersama lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Paling akhir kita last masa raya dulu Ustaz. Raya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, ringkas sahaja saya nak pesan, iaitu binalah keyakinan melalui ilmu, pasti syak akan terhapus. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz.